Rejab juga satu daripada bulan yang ada di dalamnya kisah yang luar biasa, termasuk perjuangan besar Nabi SAW dan para sahabat dalam meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sempat tuan-tuan, kita akan lihat beberapa daripada kisah besar di bulan Rejab. Yang kita mulakan dengan kisah yang pertama. Dan dia bahkan kisah yang insya-Allah kita akan bincangkan juga nanti, ada fiqh di dalamnya. Itu yang pentingnya kita belajar, kita ulang kaji surah Nabi SAW. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil hamdulillah alladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الحمد لله وحده الذي صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا وعلى حبيبنا وعلى شفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يا ربنا يسر لنا ولا تعسر علينا ربنا تمم لنا بالخيرات إنك على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat, tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita mulakan perhimpunan yang penuh barakah dan majlis ilmu yang turut dihadiri oleh para malaikat ini. Dengan sama-sama marilah kita panjatkan setinggi puji-pujian dan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas kurniaan segala rezeki dan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang masih dipinjamkan, masih dipanjangkan, direzekikan kepada kita. Alhamdulillah. Terutamanya tuan-tuan dan puan sekalian, sekali lagi pada malam ini diberikan kesempatan, diberikan peluang dapat terus sama-sama kita istiqamah berhimpun di tempat yang terbaik, iaitu di rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan kita baru selesai melaksanakan ibadah yang terbaik, iaitu solat fardu secara berjamaah. Dan setelah itu dipunkan kita di dalam majlis yang terbaik, majlis zikrullah, majlis ilmu yang diumpamakan oleh Nabi SAW seumpama kita berada di dalam taman-taman syurga. Mudah-mudahan segala amal soleh dan ketaatan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Alhamdulillah, muslimin muslimat rahimakumullah, kita bertemu pada malam ini seperti yang dijadualkan untuk terus kita ambil iktibar dan pengajaran sebanyak-banyaknya daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Terutamanya tuan-tuan dan sekalian, kalau ada yang masih ingat pertemuan kita yang lalu beberapa minggu yang lepas, kita ingatkan sama-sama berkaitan dengan besarnya bulan yang sedang kita berada ketika ini, iaitu bulan Rajab, yang hakikatnya ia disebut sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat yang ke-36,
betapa Rejab sebagai salah satu daripada 4 bulan-bulan suci, bulan-bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tuan-tuan sekalian, dihuraikan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa 4 bulan suci ini termasuk Rejab di dalamnya. Dalam masa yang sama tidak termasuk pula bulan Ramadan. Ramadan yang pada kita sangat besar, ditunggu-tunggu, dinanti-nanti. Dan doalah tuan-tuan puan, walaupun dalam keadaan wabak COVID yang semakin meningkat pada ketika ini, setiap harinya lebih 20,000 kes-kes baru. Akan tapi kita doalah kepada Allah Ta'ala agar Ramadan tahun ini tetap terus kita berpeluang dapat kita makmurkan Ramadan itu dengan kita hadir ke rumah Allah Ta'ala. Terutamanya muslimat-muslimat yang tahun lepas tak ada peluang untuk hadir ke rumah Allah pada bulan Ramadan. Itulah yang kita tunggu, yang kita nantikan, betapa besarnya Ramadan itu. Sedangkan hakikatnya muslimin muslimat rahmatullah, bahkan Ramadan tidaklah termasuk daripada 4 bulan-bulan suci. Yang salah satu daripadanya adalah Rejab, yang kita dah melepasi separuh sebahagian daripadanya. Yang didoakan mudah-mudahan kita manfaatkan sebaik-baiknya. Khusus tuan-tuan puan yang hadir pada malam ni, bersusah payah hadir ke rumah Allah, tunggu pula, berada pula di dalam majlis ilmu, yang diharapkan mudah-mudahan berterusan istiqamah kita di atas jalan ketaatan dalam kita memanfaatkan sebaik-baiknya Rejab yang Allah kurniakan kepada kita ini, insya-Allah. Muslimin muslimat rahimakumullah. Justru lanjutan daripada perbahasan tersebut, sama-sama kita lihat pada malam ini, selain daripada Rejab, salah satu daripada 4 bulan suci yang besar di sisi Allah yang kita dah sebutkan dahulu tuan-tuan puan, mudah-mudahan kita tidak mensia-siakannya. Maka sama-sama kita lihat malam ini beberapa kisah besar yang dirakamkan oleh sejarawan yang terpatri dalam sirah Islam, iaitu bagaimana Rejab juga satu daripada bulan yang ada di dalamnya kisah yang luar biasa, termasuk perjuangan besar Nabi SAW dan para sahabat dalam meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sempat tuan-tuan puan, kita akan lihat beberapa daripada kisah besar di bulan Rejab. Yang kita mulakan dengan kisah yang pertama. Dan dia bahkan kisah yang insya-Allah kita akan bincangkan juga nanti, ada fiqh di dalamnya. Itu yang pentingnya kita belajar, kita ulang kaji surah Nabi SAW. Ia bukan mata-mata nak tahu tentang sejarah, nak tahu tentang kisah yang dah berlaku, yang mungkin sebagai kita beranggapan dia benda yang tak penting. Terutamanya tuan-tuan puan di kalangan generasi muda kita, sejarah ataupun sirah ni mungkin boleh kata subjek yang dah tak diminati dah. Itu realiti lah yang kita kena akui. Akan tapi sebaliknya, di dalam memahami agama Allah SWT, bagaimana syariat itu dijalankan, hukum hakamnya, macam mana dilaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala, maka ia tak boleh lari, tak dapat kita lari daripada kita mengkaji dan meneliti sirah Nabi SAW. Dan menarik itu tuan-tuan puan, kita tidak bincangkan malam ini kisah yang masyhur, iaitu bagaimana berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj. Itu mungkin akan dibincangkan dalam majlis yang khusus. Ada juga dibuat sambutan Isra' Mi'raj di sebahagian tempat, yang saya pun tak pasti di peringkat Masjid Al-Falah ni adakah dibuat sambutan khusus seperti biasa sempena dengan Isra' Mi'raj atau bagaimana. Yang mana riwayat menyebutkan ia juga berlaku pada bulan Rejab. Jadi kita tak bincangkan yang itu. Tuan-tuan puan, nanti kalau tiba masanya mungkin akan dibuat program dan sebagainya, yang sama-sama insya-Allah kita akan ambil iktibar pada malam ini. Bahkan kisah ini mengeluarkan satu hukum yang berlangsung sampai ketika ini, sampailah akhir zaman nanti, iaitu riwayat menyebutkan bahawasanya pada bulan Rejab jugalah, terutamanya tuan-puan, apa yang dirakamkan oleh sejarah berlaku sebelum daripada hijrahnya Nabi SAW ke Madinah. Maknanya kisah ni dah lama sangat, sebelum bermulanya kalender Islam pun. Sedangkan tuan-tuan, kalender Islam tu ni pun lama dah. Tahun ini kalau kita lihat, kita dah berada pada tahun 1443.
Maknanya dah 1000 tahun lebih. Maknanya sampai kita ni dah dekat 1500 tahun. Dalam macam yang sama, kisah yang sama-sama kita akan ambil iktibar malam ini bahkan berlaku sebelum daripada itu. Yang mana sebelum daripada hijrah, itulah apa yang diistilahkan dalam nama yang dipanggil sebagai tahun kenabian. Di kalender dan kalau kita lihat sirah Nabi SAW yang kita sebut kalender hijrah tu, itu benda yang meliputi daripada hijrah sampai Nabi wafat, sampai sekarang. Dalam macam yang sama, kalau betul-betul sirah Nabi SAW, ia melibatkan beberapa jenis kalender. Daripada tahun baginda diangkat menjadi Rasul, betul mengumur Nabi 40 tahun. Yang mana Nabi diangkat menjadi Rasul 40 tahun sampai hijrah, istilah menyebutkannya sebagai tahun kenabian. Ada berapa tahun ni? Kalau hijrah ni kan tengah berlangsung lah. Kalender hijrah kita kan sampai kiamat lah dia berlangsung. Ada pun sebaliknya, tahun kenabian ni adalah kalender yang dah berakhir lama dah. Dan tahunnya sangat terhad, ada 13 tahun saja. Lebih kurang kan daripada 40 nombor Nabi sampai Nabi berhijrah, yang mana baginda berhijrah pada usia 53 tahun. Jadi kalender kenabian ni ataupun tahun kenabian merujuk kepada selama baginda di Mekah sebelum hijrah, lebih kurang 13 tahun. Ada pun sebelum daripada itu, sebelum baginda diangkat menjadi Rasul, maka ia ditibarkan zaman baginda Nabi SAW belum lagi menjadi Rasulullah SAW. Kisah yang popular kan kalau sebelum baginda jadi Rasul ni, iaitu umur baginda 12 tahun pergi berniaga ke Syam dengan pakciknya. Kemudian 25 tahun baginda berkahwin yang pertama dengan Sayyidah Khadijah. Kemudian umur 35 baginda sama-sama dengan musyrikin Mekah menyempurnakan pembaikan semula Kaabah. Itu kisah-kisah yang berlaku sebelum daripada kerasulan. Baik. Jadi apa yang insya-Allah kita ambil tiba pada malam ni, riwayat menyebutkan ia berlaku pada bulan Rajab. Tapi lama, bahkan sebelum berlakunya hijrah lagi, iaitu pada tahun ke-7 kenabian. Dia dan maknanya pada tahun 7 kenabian ni lebih kurang umur baginda 46 ataupun 47 tahun. Dan boleh kata lama lagi lah. Nak sampai ke hijrah tu ada lebih kurang 6 ataupun 5 tahun. Kerana hijrah berlaku umur Nabi 53. Dan tahun 7 kenabian ni tuan-tuan puan, Masya Allah, kalau kita baca dalam surah Nabi SAW, ia adalah tahun-tahun yang sangat getir. Tak ada contoh lah tuan-tuan. Kalau nak banding dengan kita ni, datang ke masjid ni nak ke tidak je kan. Masalah kita tuan, kalau tadi kemungkinan yang paling besar kali pun nak pergi ke tidak je, itu je. Terutama malam-malam minggu pula. Malam ni malam minggu yang mungkin macam-macam hal, macam-macam benda yang kita terfikir nak buat. Justru tuan-tuan saya ucap tahniah lah secara khusus semua yang hadir pada malam ni. Kita ketepikan semuanya. Walaupun kita iktibarkan malam ni malam minggu, banyak hal, banyak kerja, banyak macam-macam rasanya nak buat, tapi tetap kita dapat hadir ke rumah Allah Ta'ala. Jadi mungkin untuk kita, itu je lah masalahnya. Dalam beragama ni macam kan kita kata tak ada apa dugaan dan juga kesusahan yang kita hadapi. Sedangkan sebaliknya tuan-tuan, kisah yang kita akan lihat malam ni bahkan melibatkan ada sebahagian daripada sahabat-sahabat Nabi SAW yang berpindah keluar daripada Mekah. Yang dirakamkan kisah ni rupanya berlaku pada tahun 7 kenabian. Iaitu tak lain tak bukan, berlakunya peristiwa ini pada bulan Rajab, apa yang dinamakan sebagai hijrah pertama di dalam sejarah Islam ataupun di dalam sirah Nabi SAW, hijrah yang pertama. Muslimin muslimat rahmatullah, saya yakin semua kita maklum hijrah dalam sirah Nabi SAW ia bukan hanya berlaku pada perjalanan ke Madinah tu. Yang paling popular sampai ada lagu, ada nasyid diraikan, nama dia pun banyak. Hijrah ke Madinah kan ada yang kita panggil ma'al hijrah. Kadang kita panggil juga awal Muharram. Dengan istilah yang berbagai. Siap ada nasyid dia, selawat dia, nago dia. Dalam macam yang sama, ia bukanlah hijrah yang pertama. Kerana hakikatnya, hijrah itu dah berlaku sebelum daripada itu lagi. Sebelum ke Madinah lagi, dah berlaku perjalanan yang melibatkan perpindahan keluar daripada Mekah
Akan tapi bukan menuju ke Madinah. Ataupun nama lama dia. Sebelum berlaku hijrah tu nama lama asal dia Yathrib. Yang menarik dan nama Yathrib ni ada dalam Quran. Iaitu Allah rakamkan nama Yathrib ini ketika orang munafik menghasut tentera Islam supaya balik, jangan berkubu, jangan bertahan ketika perang Ahzab. Mereka hasut tentera Islam ni, baliklah ya ahla Yathriba la muqam lakum farji'u. Wahai penduduk Yathrib, kamu ni dulu tuan kepada negeri ni. Sekarang ni kamu nampak susah payah, berperang sana, berperang sini. Itu kan nama yang asal sebelum ada nama Madinah, ada disebutkan di dalam Al-Quran. Dalam macam yang sama, yang kita bincangkan malam ni merujuk kepada hijrah pertama berlaku pada tahun 7 kenabian, iaitu sebahagian daripada sahabat Nabi SAW yang menuju ke Habsyah, ataupun nama yang sekarang zaman moden kita ni sebut Ethiopia. Ethiopia yang kalau tuan-tuan Google, kalau tuan-tuan boleh tengok dalam peta kan, dia berada di Afrika, jauh. Bayangkanlah, berada di benua lain, siap seberang laut lagi. Dalam masa yang sama tuan, Ethiopia tu pula dia bukan setentang dengan Mekah. Tuan-tuan kalau tengok dalam peta kan, dia bukan betul-betul sama setentang. Yang mananya daripada Mekah tu kena pergi ke tepi laut dulu. Daripada laut tu pula naik tak tahulah kapal ke sampan ke perahu ke apa, Allah alam, pergi pula ke Ethiopia. Ethiopia tu kalau tengok dalam peta kan, dia jauh ke bawah. Dia bukan tentang Mekah. Itulah apa yang kita lihat menjadi hijrah pertama di dalam sirah Nabi SAW, yang daripada awal ini kita lihat dah ada peluang dan juga apa yang kita sebutkan sebagai perjalanan untuk meninggikan dan menjaga agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa yang sama, ada beberapa perbezaan di antara hijrah ini dengan hijrah ke Madinah. Yang kita tak nafikan tuan, ramai di antara kita yang tak perasan pun. Kisah ni mungkin kita tak tahu detailnya. Sebuah hijrah aja Madinah kan. Sebuah hijrah aja Madinah. Sebuah hijrah aja Muharram. Sedangkan yang pertama ni berlaku pada bulan Rejab tahun 7 kenabian. Antara perbezaannya tuan sekalian, yang pertama, sejarawan sepakat mengatakan hijrah yang pertama ini tidak melibatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ataupun senang ceritanya, Nabi tak pergi ke Habsyah ni. Yang pergi ke Habsyah tuan adalah sahabat-sahabat yang Nabi izinkan setelah mereka terganggu betul, teruk sangat terganggu ketika di Mekah. Kena seksa, kena kacau. Kita bayang ni dan kalau tuan-tuan hidup, kita hidup sekarang ni kan di Malaysia ke, tuan-tuan di Subang ni ataupun saya di Kajang, agaknya dugaan apa yang kena tu sampai pindah rumah tu. Kalau setakat hal sikit dengan jiran tu, saya yakin kita boleh tahan lagi kan. Dengan jiran sebelah ke, jiran depan ke, jiran belakang ke, saya yakin dan kita mungkin ada masalah juga. Tapi kemungkinan besarnya tak ada lah sampai fikir nak pindah. Apatah lagi, perpindahan mereka ni yang memang terus pergi ke negeri lain. Dan inilah apa yang ditutip ataupun dicatatkan dalam sirah. Begitulah dahsyatnya dugaan yang mereka hadapi, sehingga mereka memohon keizinan daripada Nabi SAW untuk berhijrah keluar daripada Mekah pergi ke negeri lain. Bukan pergi negeri lain tuan, siap keluar daripada benua pun. Yang kalau kita lihat dalam peta kan, Saudi itu di benua Asia kita ni, dan Habsyah itu di benua lain dah, benua Afrika tu. Dan inilah perbezaan pertama yang mungkin menjadikan kita terlepas pandang, walaupun kisah ini besar. Kisah ini adalah asas menjadi penguat kepada iman sahabat-sahabat yang teruk ditindas. Mereka selamat nyawa, keselamatan mereka bila berada di sana. Yang mana perbezaan pertamanya, ia tidak diikuti oleh Nabi SAW. Jadi tuan-tuan jangan terkeliru. Jangan ada pula yang beranggapan Nabi pun pergi juga ke Habsyah. Tidak. Yang mana yang diizinkan pergi ni hanya sahabat-sahabat yang memohon keizinan daripada Nabi SAW. Jadi Nabi di mana? Ketika hijrah Haji Habsyah ni, Nabi masih di Mekah lah. Baginda tahan lah. Baginda terus berhadapan dengan orang kafir Quraisy, walaupun ada sebahagian sahabat yang dah berhijrah ke Habsyah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tuan sekalian, perbezaan bila kita lihat hijrah pertama dan kedua ni, yang mungkin kurang popular, kita pun tak apa tahu sangat. Sedangkan dalam masa sama ia juga kisah yang sangat besar. Iaitu yang keduanya, ia melibatkan lokasi yang berbeza. Dalam masa yang sama, ia juga tidak melibatkan apa-apa
arahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini beza yang kedua. Baik itu tuan-tuan sekalian, ketika hijrah ke Madinah tak ada siapa yang tinggal. Dengan nabi-nabi pun berangkat. Sayyidina Abu Bakar pun dalam riwayat menyebutkan Sayyidina Abu Bakar antara yang paling lewat. Sebelum dia pergi itu dia tanya Nabi dulu, "Wahai Nabi, nak berangkat ke? Aku nak jalan dulu." Rupanya Nabi suruh tunggu. Itu yang jadi punca dan hijrah ke Madinah tu macam mana jadi berdua dengan Abu Bakar sampai Allah sebutlah dalam Quran. Tuan-tuan boleh lihat dalam surah At-Taubah. Surah Taubah juzuk 10 dan kisah Abu Bakar duduk dalam gua, Abu Bakar kena sengat. Kena sengat binatang bisu sampai menangis Abu Bakar dalam masa yang sama Nabi tak tahu pun. Dahsyat kan? Kita kena sengat bisu melompat-lompat meraung kot. Abu Bakar diam je. Dikarenakan rupanya beliau sedang memangku Nabi berehat. Nabi tahu Abu Bakar kena sengat pun menitis air matanya kena wajah Rasulullah SAW. Dia punca berduanya mereka itu kerana ketika mana Abu Bakar nak berhijrah berangkat ke Madinah, beliau diminta untuk tunggu oleh Rasulullah SAW. Ini dirakamkan Allah dalam surah Taubah ayat 40. Izhuma fil ghar. Ketika mereka berdua berada di dalam gua dalam perjalanan menuju ke Madinah. Itulah perbezaannya tuan. Adapun baliknya hijrah ke Habsyah, ia tidak melibatkan apa-apa arahan daripada Allah SWT. Maka sebab itu Nabi pun tinggal. Riwayat juga menyebutkan Abu Bakar pun tak pergi. Sayyidina Umar pun tidak. Sahabat besar yang berangkat ke Habsyah dalam hijrah ini antaranya khalifah yang ketiga, Sayyidina Uthman bin Affan, yang juga merupakan menantu Rasulullah SAW. Dia Sayyidina Uthman waktu itu telah kahwin dengan anak Nabi. Anak Nabi yang pertama tuan. Bagi tuan-tuan puan yang mungkin dah terlupa, Sayyidina Uthman satu-satunya sahabat Nabi yang berkahwin dengan 2 orang anak Rasulullah SAW. Yang kalau mungkin kita sebut dalam bahasa kita kan salin tikar. Salin tikar kan saya yakin kita sebut je kan, tapi jarang-jarang berlaku lah. Setakat saya hidup sampai malam ni pun tak pernah saya jumpa lagi dara-mara kawan-kawan yang buat salin tikar ni. Meninggal isteri pertama, kahwin isteri kedua, adik-beradik arwah bini punya. Itu dah berlaku zaman Nabi lagi. Kata Sayyidina Uthman bin Affan. Cumanya dalam hijrah ke Habsyah ni beliau berangkat dengan isterinya pertama. Waktu tu isteri pertama hidup lagi dah. Isteri pertama beliau iaitu anak Nabi yang pertama jadi isteri Sayyidina Uthman ni iaitu Sayyidah Ruqayyah. Ruqayyah yang mungkin kalau kita bahasa Melayu dan orang sebut Rogayah, asalnya Ruqayyah. Itulah antara sahabat besar yang berhijrah ke Habsyah. Dalam masa yang sama, ia tidaklah pula melibatkan ramai di kalangan sahabat. Nabi pun tak pergi. Kerana ia bukan arahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu beza yang kedua. Baik itu bila kita lihat perbincangan berkaitan dengan hijrah yang ke Madinah ni, yang kedua tu, ia arahan daripada Allah SWT. Dalam masa yang sama semua berangkat dengan Nabi-Nabi yang pergi. Bahkan ada sebahagian sahabat yang sanggup tinggal harta. Ini terutama yang kaya-kaya lah. Saya yakin tuan-tuan pernah dengar kisah ni. Waktu hijrah kedua pergi ke Madinah tu ada sahabat ditahan tengah jalan. Orang kafir tengok kau ni unta banyak sangat ni. Orang lain semua pergi kenderaan tu sikit je tak bawa barang. Sahabat ni dia kaya, dia angkut sekali. Ditahan orang kafir Mekah tengah jalan. Lalu diberi pilihan. Engkau kalau nak harta ni kau kena tinggal kat Mekah. Tak boleh pergi. Pilihan keduanya kau nak pergi boleh. Tinggalkan semua harta. Dan itulah yang berlaku. Akhirnya beliau tinggalkan hartanya semua dengan sebab untuk terus berhijrah ke Madinah. Sebagai riwayat menyebutkan, itulah sahabat yang namanya Suhaib yang digelar dengan Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi inilah yang daripada di Mekah lagi dah kaya sungguh. Ketika dia berhijrah tu, dia kena tinggalkan harta dia semua di Mekah. Ini tuan-tuan puan sekalian, ini dua perbezaan yang kita lihat. Melibatkan dua kisah besar yang mungkin sebahagian kita terlepas pandang untuk kisah yang pertama. Hakikatnya dia tetaplah kisah yang sangat penting dalam menjadikan terjaganya dan berkembangnya agama Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat rahimakumullah. Hijrah ke Habsyah ni sendiri riwayat menyebutkan dia berlaku dalam beberapa perjalanan. Sebagai riwayat kata 2 kali pergi. 2 kali pergi ni maksudnya ada 2 rombongan lah. Rombongan yang pertama hanya melibatkan beberapa belas orang sahabat. Ada riwayat kata rombongan pertama ni 12 campur 4.
12 lelaki, 4 perempuan. Masya Allah tuan, kita fikir cara logik macam mana orang boleh pergi satu tempat yang tak tahu nak pergi mana. Tahu nak pergi Habsyah kan, tapi rumah mana nak pergi pun tak tahu. Siapa tunggu kat sana pun tak tahu. Zaman tu zaman yang tak ada lagi, telefon ke, handphone ke, elektrik ke apa, tak ada. Tapi demi nak menjaga iman, nak menjaga tauhid, pergilah. Berangkatlah mereka ni semata-mata nak pergi ke Habsyah. Siapa tunggu sana pun tak tahu. Orang sana okey ke tidak, takat dengar-dengar gitu je. Nabi SAW mengizinkan perjalanan ini setelah mendapat khabar rajanya, raja yang adil, raja yang baik. Ini pun insyaAllah kita akan sentuh nanti. Ada isu hukum tuan berkaitan dengan Raja Najasyi ni, yang mana hukum ni bahkan berlangsung sampai sekarang, sampai kiamat. Walaupun beliau tu duduk di Habsyah, Raja Najasyi dia tak pernah datang ke Mekah, dia tak pernah jumpa Nabi pun. Tapi dalam keadaan begitu pun ada hukum melibatkan beliau yang berlangsung sampai sekarang, sampai kiamat. Baik, lalu riwayat menyebutkan berangkatlah rombongan pertama ini dan selamat mereka di sana. Yang betul, khabar yang sampai ke Mekah, Raja tu adil, Raja tu bagus, dilayan dengan baik walaupun agama lain, agama Nasrani lah. Yang sampai sekarang tuan-tuan, Ethiopia tu memang agama rasminya, majoriti rakyatnya beragama Nasrani, Kristian. Dan orang Islam pun ada juga di sana. Zaman kita sekarang kalau tak salah, setakat yang saya lihat tadi, ada lebih daripada 30% umat Islam yang beragama Islam di Ethiopia ataupun Habsyah itulah. Zaman kita ni. Lalu riwayat menyebutkan setelah mana sahabat-sahabat yang berbelah-belah orang ni, 12 tambah 4, lebih kurang 16 orang gitulah. Setelah mana berita sampailah ke Mekah bahawasanya kehidupan mereka ni memang betul, tak ada terganggu, dijamin dengan baik, tak ada siapa-siapa yang kacau, keselamatan mereka dijaga dan seumpamanya, rajanya memang betul-betul adil. Lalu riwayat menyebutkan berangkatlah lagi rombongan seterusnya yang juga daripada Mekah setelah mendapat keizinan seterusnya daripada Rasulullah SAW. Dia tuan-tuan sekalian, rombongan kedua ni lebih ramai, dah dekat 100 orang. Macam mana mereka pergi, mereka berangkat tu nak keluar daripada Mekah, dapat lepas daripada orang kafir Mekah tu, itu cara masing-masing lah. Tapi riwayat menyebutkan dalam keadaan rombongan kedua ni berangkat ke Habsyah, ia tidak juga melibatkan Nabi SAW. Nabi tak pergi juga. Nabi tetap berada di Mekah. Terutamanya memang arahan Allah untuk berdakwah ke atas Nabi itu adalah di kawasan Mekah. Musuh Nabi itu betul-betulnya orang Mekah, orang musyrikin Mekah, Quraisy tu. Lalu riwayat menyebutkan berangkatlah juga rombongan yang kedua ini setelah sampai berita daripada Habsyah keadaan mereka yang rombongan pertama tu betul-betul selamat. Benar-benar kisahnya Raja tu adil. Yang riwayat menyebutkan terutamanya sahabat Nabi yang berangkat rombongan pertama tu Sayyidina Osman dan isterinya Ruqayyah. Selamat. Raja Ruqayyah ni sendiri tuan, macam yang kita sebutkan tadi, itu isteri Sayyidina Osman yang pertama daripada anak Nabi SAW. Yang Ruqayyah ni memang umurnya tidak panjang. Kalau betul-betul kita baca sirah Nabi tuan-tuan, betul-betul Nabi ni anak itu ujian daripada Allah. Tapi ujian tu bukan macam yang kita faham zaman sekarang lah. Zaman kita sekarang tuan, bila kita sebut anak tu ujian tu, kita bayang anak tu nakal kan. Anak tu nakal lah, tak menjadilah, terjebak dengan jenayah lah. Nabi SAW tak begitu. Anak baginda ni betul-betul ujian daripada Allah yang bermaksud betul-betul pinjaman daripada Allah. Meninggal muda belaka tuan. Saya tak tahu apa akan jadi kepada kita kalau kita diuji begitu. Daripada anak Nabi yang 7, sebenarnya 8. 7 yang betul seorang anak angkat. Anak angkat Nabi tak patut kalau kita tak tahu, sebab Nabi dah pelihara anak angkat tu sebelum kahwin lagi, sebelum dapat anak pertama lagi. Sebelum dapat anak sulung yang nama Al-Qasim tu, Nabi dah bela anak angkat tu. Jadi sepatutnya kita tahu anak Nabi tu 7 campur 1, 8. Apa yang berlaku? Hampir semuanya meninggal sebelum baginda wafat. Waktu Nabi hidup lagi, anaknya meninggal seorang. Yang lelaki jangan cakap lah. Anak lelaki Nabi semua waktu kecil. Dan anak lelaki Nabi tuan tidak sikit pun, ramai juga 3 orang. 3 orang kalau zaman sekarang tuan, itu dah kira total anak tu. Saya ni pun anak 3 je. Nabi yang lelaki saja anak 3, 3 meninggal muda, Masya Allah. Yang perempuan ada yang dewasa, ada yang besar, dalam masa yang meninggal muda juga. Sehingga riwayat menyebutkan ketika wafatnya Nabi SAW, Rasulullah meninggal dan muka umur tua sangat.
Saya yakin ramai tuan-tuan yang hadir malam ni lebih tua daripada Nabi. Baginda wafat umur 63 je. Tapi ketika hari wafatnya Nabi SAW, anak-anak Rasulullah yang 7 campur 1 tu semua tinggal seorang je. 7 lagi dah pergi dah. Yang mana tinggal Fatimah saja yang masih hidup ketika wafatnya Rasulullah SAW. Itu kalau berlaku kat kata kita tu mungkin ada yang miring lah dibuatnya kan. Anak ramai 7-8 orang tapi seorang mati. Pas seorang. Kau tak miring pun sewil lah kot. Menghadapkan beratnya ujian, anak yang ramai tapi diambil satu persatu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang berlaku kata Nabi. Baik itu tuan-tuan, kalau betul-betul kita baca surah Nabi SAW, ujian kata baginda bukan kerana musuh aja. Nabi pergi perang, musuh sana, musuh sini, berperang sana, berperang sini. Hakikatnya, termasuk dugaan ke atas Nabi yang sangat berat itu adalah anak-anaknya, zuriatnya yang betul-betul pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik itulah tuan-tuan, siapa yang hadir malam ni, kalau memang ada anak dalam masa yang sama anak tu menjadi ke cemerlang ke biasa-biasa kan, berkurang-kurang bersyukurlah. Bersyukurlah tuan, paling-paling pun anak tu ada kan kita. Paling-paling anak tu hidup, sihat, terutama lelaki lah. Dalam masa yang sama, baginda tak ada menikmati perkara tersebut walaupun anak dan zuriatnya ramai, terutama anak lelaki. 3 anak lelaki Nabi bahkan tak sempat membesar pun. Umur tadika pun tak sempat kan. 3 anak Rasulullah tu umur tadika pun tak sempat. Untuk menunjukkan begitulah berat dugaan ke atas baginda SAW. Jadi syukurilah. Tuan-tuan, siapa yang ada malam ni kau anaknya 5 ke 6 ke 4 ke, apa pun keadaan tuan sekalian, cemerlang ke biasa ke, itu adalah nikmat yang sangat besar yang bahkan tidak dinikmati oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Ni Ruqayyah ni kalau kita lihat dalam sirah, riwayat menyebutkan umurnya tidak panjang, beliau meninggal dunia pada tahun 2 Hijrah. Maknanya di sepanjang ketika di Habsyah itu beliau hidup. Sebelum hijrah itu memang beliau hidup. Dalam masa yang sama, setelah dia pulang daripada Habsyah, dia berangkat hijrah ke Madinah, sempatlah dia 2 tahun. Di Madinah tu 2 tahun sahaja. Iaitu riwayat menyebutkan betul-betul wafatnya Ruqayyah ini pada hari yang sama menangnya tentera Islam dalam Perang Badar Kubra. Perang Badar dan yang punya besar tu, perang yang sangat penting itu. Waktu berita tentera Islam menang, tentera Islam sampai ke Madinah bawa berita kemenangan, dalam masa yang sama Ruqayyah meninggal hari yang sama, pada usia yang sangat-sangat muda. Boleh jadi umurnya awal 30-an gitu. Itu nak lihat bagaimana asas, bagaimana Sayyidina Osman itu akhirnya meninggallah isteri yang pertama, dan kemudian lepas itu baginda beliau ditawarkan oleh Nabi sendiri untuk berkahwin kali kedua dengan anak yang lagi seorang. Riwayat menyebutkan tuan, Sayyidina Osman boleh kahwin dengan seorang lagi itu bukan beliau yang pinang, tapi terbalik. Nabi lah yang pinang Sayyidina Osman. Nabi lah yang offer kepada Sayyidina Osman untuk berkahwin dengan seorang lagi anak baginda sallallahu alaihi wasallam setelah meninggal yang kakak, setelah meninggalnya Ruqayyah. Baik, itu apa yang kita lihat dalam situasi ketika mana berada di Habsyah, maka berangkatlah rombongan kedua yang lebih ramai. Riwayat menyebutkan sehingga mencapai 80 orang di kalangan sahabat-sahabat. Setelah benarnya berita Raja Najasyi itu raja yang adil, memang betul-betul selamat, yang dah pergi itu tak ada terganggu, dijamin keselamatan apa semua, maka Nabi izinkan rombongan yang kedua berangkat. Muslimin muslimat rahmatullah. Lalu keadaan mereka di Habsyah ini sehingga menyebabkan timbulnya sakit hati di kalangan musyrikin Mekah. Ini satu sifat kan yang saya doakan jangan ada lah dalam diri kita. Memang jahat sungguh sifat ni. Sifat ni orang kata tak ketahuan hala lah. Baca logik kita kan, kalaulah musyrikin Mekah tu tak suka dengan Islam, kan, zahirnya memang mereka tak suka dengan Islam, dengan umat Islam, sahabat Nabi apa yang tak kena, macam-macam kena. Bilal bin Rabah kena tindih batu, ada yang sampai mati dibunuh ketika di Mekah. Dalam masa yang sama, bila orang Islam ada di Mekah, memang mereka tak suka. Nak disiksanya, nak ditangkap, dihina dan sebagainya lah. Nabi pun sendiri dan apa yang Nabi tak kena, kena baling najis dan sebagainya. Lalu apabila mereka ni, orang Islam ni tak disukai di Mekah, mereka berangkat keluar. Okey, tak apalah, kami keluar.
Maka ada yang berhijrah ke Habsyah. Rombongan pertama belah-belah 16 orang. Rombongan kedua 80 orang. Masalah tuan sekalian, inilah sikap yang sangat dahsyat. Mudah-mudahan jangan ada lah dalam kita. Iaitu perangai tak suka, tak tahu sebab apa. Jadi bila mana orang Islam berada di Mekah, mereka tak suka, nak diseksanya dan ditangkapnya. Lalu setelah mereka berhijrah ke Habsyah, dah jauh daripada mata. Logik kita sepatutnya lega lah kan. Elok kau keluar, jangan duduk sini, menyemak. Itu dah cara logik yang gitu. Kau dah tak suka kan, biarlah orang tu keluar. Tapi yang berlaku lagi kesan ni tidak begitu. Setelah rombongan Islam lebih ramai keluar berhijrah ke Habsyah, mulalah orang kafir ni buat plan supaya dipanggil balik yang nak berhijrah tu. 80 lebih campur 16. Lebih kurang kita kata jumlahnya 100 orang lah. Dia bila dah makin ramai berangkat ke Habsyah, yang patutnya melegakan mereka lah kan. Yang musyrikin ke Mekah ni memang sakit hati, sakit jiwa dengan orang Islam. Bila dah keluar orang Islam tu, biarkan dia lah. Elok je, korang kata paling-paling tak ada depan mata kan. Berangkatlah kamu, pergilah. Tapi yang berlaku tidak begitu. Riwayat menyebutkan, akhirnya di kalangan pembesar musyrikin Mekah, mereka merancang untuk panggil orang Islam tu balik ke Mekah. Muslimin muslimat sekalian, mudah-mudahan kita ni, saya pesan sungguh-sungguh, kita tuan-tuan yang hadir malam ni terutamanya dalam benda-benda syariat, benda agama, benda yang tak ada apa-apa dakwa-dakwi, janganlah ada sifat begini dalam diri kita. Iaitu jenis tak suka, orang kata tak suka, tak tahu sebab apa. Kalau ada pun tuan perkara tersebut, tak perlu kita sebut, tak perlu kita zahirkan, tulis dan sebagainya. Maka saya boleh kata ada juga segelintir daripada kita yang benda-benda sunnah ni ada sebahagian yang tak minat. Kalau mungkin muslimat kan, saya boleh contohkan antaranya berkaitan dengan poligami lah. Tak suka dengar kan, merah muka. Oi, jangan sebut-sebut poligami, tambah bini buka cawangan, marah. Tapi dalam masa yang sama, tetaplah itu perkara yang tak boleh dinafikan, ia sebahagian daripada syariat Allah SWT. Dia kata tak minat ke apa, kesimpanlah hati, jangan sebut apa-apa. Dan untuk muslimin di depan, mungkin dalam contoh yang saya boleh kaitkan, antara jalangan syariat, larangan agama yang mungkin kita tak boleh tinggal. Harapnya perkara berlaku di sinilah. Harapnya di Al-Falah ni tak ada lagi begitu. Iaitu berkaitan dengan larangan merokok. Larangan merokok, saya cakap tu terang. Di sebahagian tempat, walaupun jemaah masjid, walaupun jemaah surau, ia masih lagi dianggap benda yang okey. Dalam masjid okey, di luar masjid berasap. Kan, dia berasap tu bukan kalau nyamuk pun berasap isap ukur lah. Ini contoh. Bila dia tegur, akhirnya jadi bergaduh. Kan? Bila diberi peringatan, akhirnya jadi bertengkar dan sebagainya. Ini antara perkara yang kita ambil perhatian. Mudah-mudahan tuan-tuan puan, dalam perkara-perkara syariat yang dah jelas hukum dia, dah tak ada dakwa-dakwi apa dah, janganlah jadi kita dalam diri ini ada sifat seperti musyrikin Mekah, waliyadzubillah. Tak suka berada agama, tak suka kepada Islam, tapi sebab apa tak tahu. Orang Islam berada di depan mereka, mereka sakit hati. Orang Islam dah keluar pun sakit hati juga. Dah elok keluar berhijrah ke Habsyah, nak dipanggil baliknya pula. Waktu ada kat Mekah ni, mereka tak suka juga. Inilah tuan-tuan, keadaan yang janganlah ada di dalam diri kita, terutamanya melibatkan perkara-perkara syariat. Tak suka, benci dan seumpamanya. Bila orang tanya sebab apa, tak tahu. Ya tahu lah, yang penting saya tak suka lah. Padahal benda tu terang-terang benda agama. Kadang benda tu benda sunnah, benda yang datang daripada syariat pun. Tapi hati tu, orang kata hati dalam tu punya dibenci kepada benda syariat. Waliyadzubillah. Dia tuan-tuan sekalian, maka secara mudahnya kita ringkaskan, berangkatlah rombongan ini. Dia orang memang plan betul Musyrikin Mekah ni memang dirancang betul. Kerana yang dihantar dalam rombongan ini memang sahabat-sahabat yang handal dalam berunding. Bukan dihantar yang biasa-biasanya orang. Dihantar memang sahabat yang pandai bercakap, pandai berdiplomasi, pandai berunding. Tujuannya supaya orang Islam tu balik semula ke Mekah, jangan duduk di Habsyah tu. Kita berlaluan kepada azan. Muslimin, muslimat, tuan-tuan, puan-puan, tetamu-tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Sikit lagi tersambung daripada kisah besar yang berlaku pada bulan Rajab tahun yang ke-7 kenabian. Tuan-tuan puan-puan sekalian, pada akhirnya perancangan jahat musyrikin Mekah ni,
Sifat yang mudah-mudahan tidak ada dalam diri kita, bencikan perkara yang benar, bencikan perkara syariat. Yang mana akhirnya dengan takdir Allah Ta'ala, Raja Najasyi ni memang adil betul. Dia punya adil ni tuan, betul-betul sungguh-sungguhnya adil. Ketika datang wakil orang Mekah tu, yang kafir ni lah, datang wakil orang Mekah ni dalam masa yang sama, Raja Najasyi dengar dulu daripada mereka. Okey, aku cakap lah apa benda, apa wakilnya, apa hajatnya, apa hasratnya lah. Riwayat menyebutkan sehingga mereka bawa hadiah. Dia bukan bawa idea saja tuan, bukan bawa idea, bukan bawa hasrat saja, hanya hadiah-hadiah bawa. Dalam masa yang sama, betapa adilnya Raja Najasyi ini, riwayat menyebutkan habis saja hajat disebut oleh orang kafir Mekah tu, dipanggil pula wakil daripada orang Islam yang memang dah duduk di Habsyah, dengar daripada dua pihak. Yang orang kafir Mekah pun dia dengar apa hasratnya, yang daripada orang Islam yang duduk di Habsyah pun dia dengar hasratnya. Dan itulah pada akhirnya dengan keadilan yang ada pada dirinya, akhirnya beliau dengan orang kata dengan penuh berani disuruhnya balik wakil-wakil Mekah tu kan. Memang orang kata hasrat dan juga tujuan tu sangat gagal, memang gagal sungguh tuan. Riwayat menyebutkan betapa malunya wakil-wakil musyrikin Mekah ni, datang adalah beramai, dalam masa yang sama bawa pula hadiah-hadiah. Pada akhirnya betul-betul gagal. Bukan sekadar mereka disuruh balik dengan hadiah-hadiah tu satu apa pun Raja Najasyi tak ambil. Dipulangkan semuanya, orang pun balik, segala hadiah pun balik. Kerana beliau tahu bahawasanya yang benar di antara dua pihak ini adalah orang-orang Islam tu. Lalu itulah riwayat menyebutkan baliklah orang musyrikin Mekah tu dengan penuh aib dan malu. Setelah hasrat mereka tak berjaya, hadiah satu apa pun Raja tu tak ambil. Dan menyebabkan orang-orang Islam tu terus berada di Habsyah dengan jaminan keselamatan. Dan untuk akhirnya tuan-tuan puan, riwayat menyebutkan dengan hasil, kita bila kata antara perkara yang berjaya dilakukan oleh para sahabat ini, bukan sekadar terjaga akidah mereka, agama mereka, bahkan riwayat menyebutkan pada akhirnya sehingga Islamlah Raja Najasyi tersebut, dengan hasil usaha dakwah yang dilakukan oleh sahabat-sahabat yang berhijrah ke Habsyah tu. Walaupun tuan-tuan pada akhirnya sebahagian besar sahabat ni balik, mereka ada yang balik ke Mekah, ada yang terus ke Madinah terus. Ni pun ada juga. Lepas daripada hijrah ke Madinah tu, ada yang daripada Habsyah terus pergi Madinah, ada yang ke Mekah dulu. Yang mana riwayat menyebutkan pada akhirnya Raja Najasyi masuk Islam, sehingga menjadikan adanya ibadah yang terus kita lakukan sehingga ke saat ini, iaitu mendirikan solat jenazah secara ghaib. Solat jenazah ghaib, dan saya yakin untuk tempoh Covid kita dah 2 tahun lebih ni, kemungkinannya tuan-tuan puan pernah buat dah. Terutama waktu PKP awal yang ketat dulu, termasuk yang menghadapinya saya sendirilah. Arwah ayah saya meninggal waktu awal-awal PKP bulan 3 2020 dulu. Dan waktu tu cuba ingat balik, solat jenazah tu berapa belah orang je boleh, maksimum 15 orang je. Walaupun keluarga ramai, jiran-jiran ramai, boleh solat jenazah adalah berapa belah orang. Itulah mungkin situasi yang menyebabkan ramai tuan-tuan puan ada mendirikan solat jenazah secara ghaib, iaitu solat jenazah dalam keadaan jenazah tak ada di depan. Yang hakikat tuan sekalian, riwayat menyebutkan amalan ini sebenarnya bermula daripada solat jenazah Nabi SAW ke atas Raja Najasyi ni. Setelah mana dapat berita beliau meninggal dunia dalam keadaan beliau dah Islam. Dan kisah ni berlaku di Madinah. Maknanya umur dia panjang jugalah. Lepas Nabi dah berhijrah ke Madinah, baginda dapat berita bahawasanya Raja Najasyi meninggal. Lalu riwayat menyebutkan antaranya Sahih Bukhari. Imam Al-Bukhari ni ada meriwayatkan sahabat bercerita bahawasanya mereka mendirikan solat jenazah secara ghaib ke atas Raja Najasyi tersebut, disebabkan Nabi pun tak mampulah nak pergi ke Habsyah tu, jarak jauh, makan masa. Lalu Nabi solat di Madinah saja. Riwayat menyebutkan Nabi mengimamkan solat ini dalam masa yang sama, aku berada pada saf yang kedua ataupun saf yang ketiga, yang diceritakan oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah, bagaimana Nabi SAW mendirikan solat jenazah ghaib ke atas Raja Najasyi ini setelah ketika mana kematiannya. Dan inilah tuan-tuan, akhirnya berlangsung sunnah dan amalan ini sampai sekarang, sampai hari kiamat, iaitu dibenarkan untuk solatkan jenazah walaupun kita tak dapat hadir kat dia, walaupun dia jauh dah begitu, dan ia sesuatu yang dibenarkan. Tapi adalah kaedah dia, ada syarat-syaratnya. Yang asal kisah ni rupanya melibatkan Raja Najasyi setelah mana dia meninggal dunia dan Nabi mendirikan solat jenazah ghaib ke atasnya
kerana beliau diriwayatkan dah masuk Islam sebelum kematiannya. Muslimin muslimat rahimakumullah, itulah sama-sama apa yang dapat kita kongsikan pada malam ni. Betapa besarnya bulan yang kita doa ada tuan sekalian, walaupun Rejab ni dah berlalu separuh dah dan nak habis dah pun, dalam masa yang lama belum terlambat ya, untuk kita perbanyakkan amalan, tingkatkanlah apa yang kita mampu. Kerana hakikatnya bulan-bulan suci itu hanya 4 ya, tak banyak. Yang Rejab termasuk salah satunya. Dalam masa yang sama ia tidak pula melibatkan Ramadan. Dia bukan sekadar kita tunggu Ramadan ya, kita nantikan Ramadan. Dalam masa yang sama apa yang ada ni manfaatkan dulu. Rejab yang ada ni jangan pula disia-siakan, kerana pada akhirnya ia tetaplah bulan yang mulia walaupun mungkin kita mengabaikannya, dan ia hanyalah perkara yang menyebabkan kerugian kepada kita. Justru tuan-tuan puan, itulah apa yang dapat kita bincangkan, mudah-mudahan adalah manfaatnya insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatan wa salaman ala Rasulillah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.